Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk jenayah dalam ibadah. Baiklah, nama saya ialah Nur Afrika binti Muhammad Nur, nombor matrik 054698. Baiklah, ibadah ini bermaksud taat, patuh dan merendahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengikut peraturan dan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, jika orang yang beragama Islam dan mencukupi syarat untuk beribadah, jika mereka ni tidak melaksanakan ibadah yang diperintahkan itu, maka ia akan dikategorikan dalam jenayah dalam Islam yang berkaitan dengan ibadah. Okey, perkataan jenayah atau jarimah berasal daripada perkataan jaroma yang bermaksud berusaha ke arah melakukan perkara keji dan tidak baik di sisi syarak, iaitu sesuatu kejahatan yang membawa kepada dosa besar. Islam menganggap jenayah sebagai satu kesalahan yang mesti dihukum kerana ia melanggar hak Allah Subhanahu Wa Taala dan hak manusia. Islam amat memandang tinggi kemuliaan menjaga agama, nyawa, akal, harta dan maruah. Justru itu pencabulan kepada 5 perkara ini merupakan jenayah yang perlu dihukum. Sebagai contoh, jenayah berkaitan ibadah antaranya ialah tidak menunaikan sembahyang fardu, tidak menunaikan sembahyang Jumaat, tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak menghormati bulan Ramadan dan tidak membayar zakat. Seterusnya ialah hukum bagi mereka yang meninggalkan sembahyang fardu terbahagi kepada 2. Yang pertama, sesiapa yang meninggalkan solat kerana mengingkari hukum wajib solat atau sengaja mempersenda-sendakan solat, maka dia akan menjadi kafir dan terkeluar daripada agama Islam. Justru itu, pihak pemerintah wajib menyuruhnya untuk bertaubat dan tidak membiarkannya demikian sehingga dia bertaubat dan kembali mendirikan solat. Jika terus mengingkarinya, dia akan dihukum bunuh sebagai seorang murtad dan mayatnya tidak harus dimandikan, dikafankan dan disembahyangkan. Malah tidak harus dikebumikan di tanah perkuburan orang Islam kerana dia bukan lagi di kalangan mereka. Seterusnya, yang kedua ialah orang yang meninggalkan solat kerana berasa malas tetapi masih meyakini hukum wajib solat, maka pihak pemerintah wajib memaksa mereka mengqadakan solat dan bertaubat daripada kesalahan meninggalkannya. Jika mereka masih ingkar dalam mengqadanya, dia wajib dihukum bunuh mengikut hukuman yang disyariatkan atas orang Islam yang melakukan maksiat. Ini kerana hukuman atas orang yang meninggalkan fardu adalah wajib diperangi, tetapi selepas dia dibunuh, dia masih dianggap sebagai seorang Islam. Justru jenazahnya, pengkebumiannya dan pembahagian hartanya hendaklah diuruskan menurut tata cara Islam. Terusnya ialah peruntukan bagi mereka yang tidak menunaikan sembahyang fardu. Baiklah, di dalam wilayah persekutuan dan negeri-negeri lain seperti Selangor, Negeri Sembilan, Perak, Melaka, Pahang, Pulau Pinang, Johor, Sarawak, Kedah dan Perlis tidak memperuntukkan bahawa meninggalkan solat fardu sebagai suatu kesalahan yang boleh didakwa. Tetapi di negeri lain seperti Terengganu memperuntukkan hukuman bagi individu Islam yang dikesan sengaja meninggalkan solat fardu 5 waktu. Di negeri Terengganu, menurut enakmen kesalahan jenayah Syariah Takzim Terengganu 2001, Seksyen 18 telah menyatakan bahawa kesalahan jika tidak menunaikan sembahyang fardu, iaitu mana-mana orang yang mukallaf yang tidak menunaikan sembahyang fardu tanpa keuzuran syar'i adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Ain binti Muhammad Razani. Okey, saya akan menyambung berkaitan dengan kesalahan dalam ibadat, iaitu kesalahan tidak melakukan solat Jumaat. Okey, pensyariatan solat Jumaat di dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'u ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
Antara dalil lain kewajipan solat Jumaat adalah daripada hadis Rasulullah SAW daripada Tariq bin Shihab, iaitu Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Solat Jumaat itu adalah wajib setiap lelaki muslim. Seterusnya, syarat wajib solat Jumaat. Solat Jumaat adalah diwajibkan ke atas mereka yang memenuhi 7 syarat yang berikut. Okey, yang pertama, seseorang itu perlulah beragama Islam, baligh, berakal, maksudnya tidak wajib ke atas kanak-kanak maupun orang gila, bebas sepenuhnya, iaitu tidak wajib ke atas seseorang hamba, lelaki, iaitu tidak wajib kepada perempuan, sihat tubuh badan, iaitu tidak wajib ke atas seseorang yang sakit dan memudaratkan kesihatannya. Yang seterusnya, bermukim di tempat solat Jumaat didirikan, iaitu tidak wajib ke atas seseorang yang bermusafir. Hukuman meninggalkan solat Jumaat menurut peruntukan undang-undang di Malaysia. Menurut enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Ta'zir Negeri Terengganu 2001, bahagian 3, kesalahan yang berhubungan dengan kesucian agama Islam dan institusinya. Seksyen 16 menyatakan bahawa lelaki yang tidak solat Jumaat, mana-mana orang lelaki yang mukallaf yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam mukim masjidnya sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Seterusnya, kesalahan dalam ibadah iaitu tidak melakukan ibadat puasa pada bulan Ramadan. Menurut bahasa, puasa ialah menahan diri daripada melakukan sesuatu seperti makan, minum dan bercakap. Manakala puasa dari segi syarak pula ialah menahan diri daripada melakukan sebarang perkara yang membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari dan disertakan dengan niat. Antara dalil difadukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpuasa ialah Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinati wa min huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Pada bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu dan pembeza antara benar dan yang batil. Kerana itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Seterusnya, hukuman meninggalkan puasa pada bulan Ramadan tanpa keuzuran menurut Islam. Okey, puasa adalah salah satu daripada rukun Islam dan perkara fardu dalam agama Islam. Oleh itu, sesiapa yang mengingkari tentang kewajipannya akan menjadi kufur dan perlu bertaubat sebagaimana seseorang yang murtad. Sekiranya enggan bertaubat, maka perlu dijatuhi hukuman bunuh selepas diberi peluang untuk bertaubat dan diberikan peringatan. Manakala bagi seseorang yang tidak berpuasa tanpa mengingkari akan kewajipannya, orang itu menjadi fasik sahaja. Pemerintah perlu memenjarakannya dan menghalang daripada makan dan minum pada waktu siang supaya dia berpuasa. Wallahu alam. Seterusnya, hukum meninggalkan puasa pada bulan Ramadan tanpa keunzuran menurut peruntukan undang-undang di Malaysia. Menurut enakmen Pentadbiran Ehwal Agama Islam 1986 Negeri Terengganu, Seksyen 190, tidak berpuasa. Barang siapa yang tidak harus berbuka puasa pada siang hari dalam bulan Ramadan, memakan sebarang makanan, meminum sebarang minuman atau menghisap sebarang hisapan di khalayak ramai atau di mana tempat-tempat awam, dan barang siapa yang bersubahat menjual barang makanan, minuman atau hisapan kepada yang tertegah dari memakan, meminum atau menghisap seperti yang tersebut itu adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi RM500 atau penjara tidak melebihi 3 bulan atau kedua-duanya sekali. Kesalahan tidak membayar zakat. Definisi zakat dari segi bahasa adalah perkataan zakat diambil daripada kata dasar masdar zaka yang membawa maksud berkah, tumbuh bersih dan baik. Dari segi istilah, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Ta'ala untuk diserahkan kepada orang yang berhak
Zakat juga bermaksud mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Terdapat 3 golongan yang diwajibkan mengeluarkan zakat. Pertama, Islam. Tidak diwajibkan zakat ke atas orang kafir. Kedua, memiliki nisab iaitu had minima harta yang dimiliki. Ketiga, cukup setahun Qamariah memiliki nisab kecuali zakat tanaman, buah-buahan dan galian tidak disyaratkan genap setahun memilikinya. Ia wajib segera dikeluarkan sebaik sahaja pemilik mendapat hasil. Seterusnya, hukum orang yang enggan mengeluarkan zakat. Terdapat 2 kategori orang yang enggan mengeluarkan zakat. Pertama, enggan mengeluarkan zakat kerana ingkar akan kewajipannya. Golongan ini termasuk dalam golongan yang murtad serta halal dibunuh sekiranya enggan bertaubat. Golongan yang kedua ialah enggan mengeluarkan zakat kerana bakhil dan kedekut. Golongan ini tergolong dalam golongan orang fasik, berdosa dan akan diazab di akhirat kelak. Terdapat peruntukan dan hukuman bagi orang yang enggan membayar zakat. Menurut enakmen kesalahan jenayah syariah Ta'zir Terengganu 2001, Seksyen 20 telah menyatakan seperti berikut. Mana-mana orang yang wajib membayar zakat atau fitrah tetapi perkara A, enggan membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat atau fitrah, atau perkara B, enggan membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat atau fitrah itu melalui amil yang dilantik atau mana-mana orang lain yang diberi kuasa oleh majlis untuk memungut zakat atau fitrah, adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau dikenakan kedua-duanya sekali. Baiklah, isu makan di khalayak ramai pada siang hari Ramadan, iaitu di bulan yang mulia ini terdapat segelintir umat Islam yang kurang peka terhadap kesucian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini. Mereka telah mencemarkan bulan suci ini dengan melakukan perkara yang dianggap tidak menghormati bulan Ramadan, iaitu makan di khalayak ramai pada siang hari Ramadan. Memetik satu isu yang tular di media sosial pada bulan Mei tahun lalu, seramai 4 orang wanita Islam tanpa perasaan malu telah makan di restoran non-Muslim pada siang hari Ramadan, telah mencetuskan kemarahan seluruh umat Islam yang lain dan perbuatan tersebut dianggap sebagai tidak menghormati bulan Ramadan. Baiklah, seterusnya peruntukan dan hukuman tidak menghormati bulan Ramadan. Menurut enakmen kesalahan jenayah syariah Ta'zir Terengganu 2001, Seksyen 19 telah menyatakan hukuman bagi kesalahan tidak menghormati bulan Ramadan adalah seperti berikut. Mana-mana orang yang pada waktu berpuasa dalam bulan Ramadan, A, menjual kepada mana-mana orang Islam apa-apa makanan, minuman, rokok atau benda lain yang seumpamanya untuk dimakan, diminum atau dihisap serta-merta dalam waktu itu, atau B, secara terbuka atau di tempat awam, didapati makan, minum atau menghisap rokok atau benda lain yang seumpamanya adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Dan bagi kesalahan yang kedua atau berikutnya boleh didenda tidak melebihi RM2,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Kesimpulannya, peranan Undang-Undang Jenayah Islam ini adalah diadakan bertujuan bagi mewujudkan lagi keamanan dan serta kesejahteraan dalam masyarakat. Hal ini demikian kerana Undang-Undang Jenayah Islam menjatuhkan hukuman secara adil dan juga saksama. Sebagai contoh, orang yang membunuh dihukum bunuh balas. Hal ini menyebabkan warisnya menjadi berpuas hati dan tidak mempunyai rasa dendam. Hukuman jenayah Islam yang kemas dan tegas menyebabkan penjenayah dan orang ramai menjadi takut dan gerun untuk mengulangi kesilapan jenayah yang sama dan seumpamanya. Ini akan melahirkan kehidupan masyarakat yang aman dan makmur. Seterusnya, hukuman jenayah Islam juga turut mengandungi unsur-unsur pendidikan kepada penjenayah dan juga orang ramai. Hukuman yang dikenakan akan mendorong seseorang penjenayah untuk bertaubat dan menyesali akan kesalahan yang dilakukannya. Dengan ini, jenayah pasti akan berkurangan dalam kalangan masyarakat. Tuntasnya, Undang-Undang Jenayah Islam adalah undang-undang yang dikurniakan kepada manusia sebagai rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Undang-undang ini sesuai dengan naluri manusia yang begitu kompleks dan sukar untuk kita jangkakan. Pelaksanaan Undang-Undang Islam akan membawa kejayaan bukan sahaja di dunia, bahkan juga kejayaan di akhirat kelak. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.